Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hormati Tuan Pengurusi, hormati tuan-tuan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita sambung kajian kita dalam tajuk membicarakan pasal penyakit hati. Jadi Nabi SAW peringatkan kepada kita ada 3 tanda orang munafik. Jadi munafik ini termasuk dalam kategori penyakit hati. Jadi penyakit munafik ni ada 3 tanda yang diketahui apabila dia bicara, dia berdusta. Apabila dia bicara, dia berdusta, dan apabila dia berjanji, dia menyalahi janji dia. Dan apabila diamanahkan, dia khianat. Inilah tanda-tanda munafik ataupun disebut dengan penyakit hati. Nabi SAW peringatkan kepada kita, ketika mana ada tanda-tanda ni, maka segeralah kita berubat. Ubat dengan macam mana? Jadi ubat dia, kita jual. Dia tak ada jual ubat dia kat farmasi. Dia tak ada jual ubat dia dekat klinik. Ubat dia hanyalah memperbaiki hati kita dengan memperbanyakkan mendengar nasihat agama dan memperbanyakkan amal ibadah, dan kita memaksakan diri kita untuk ikhlas dalam berbuat dan berkata. Jadi Nabi SAW berikan peringatan kepada kita ada tanda-tanda 3 ni, makna dia adalah penyakit munafik. Kemudian yang kelima, penyakit hati ialah disebut dengan nazrah ataupun nazr, iaitu menghasut ataupun fitnah, mencerca. Jadi perkataan nazrun iaitu ialah mencerca atau memfitnah, nazrul. Ini suatu penyakit hati yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Ia juga membawa makna menghasut. Jadi hasut menghasut ini ialah kerja syaitan. Syaitan ini dia suka menghasut. Dia hasut orang yang baik menjadi jahat. Dia hasut orang yang bersahabat, kawan baik menjadi kelahi. Dia hasut orang-orang yang baik menjadi jahat. Jadi makna dia apa? Syaitan ni dia tidak tinggal diam, dia tak diam. Dia masuk dalam hati kita suatu sifat nazrun, iaitu sifat menghasut, membujuk dan membisikkan percakapan hati yang tiada manfaat kebaikan. Jadi dia bisikkan percakapan hati kita hingga hati kita berkata-kata ataupun dalam bahasa yang selalu kita dengar, iaitu su'zan, iaitu sangkaan yang buruk. Jadi mula daripada pembicaraan hati kita. Kita layan syaitan, dia beritahu kepada kita si fulan tak betul. Mula daripada hati kita dulu. Kemudian hati kita pun sambut dan kita layan hingga bertindak kepada menjauhkan diri kita, bertindak dengan berkata-kata perkataan yang tak baik. Sifat ini merupakan sifat iblis, laknatullah alaih. Sifat nazrun ni, sifat menghasut, sifat memfitnah, ini adalah sifat iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanza'u bainahum, inna syaitana kana lil insan aduwwan mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah ya Muhammad, dan katakanlah wahai Muhammad,
kepada hamba-hambaku. Wa qul li'ibadi yaqulu. Jadi katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka memperkatakan dengan kata-kata yang baik kepada orang yang menentang kebenaran. Sampai tahap kepada orang yang menentang kebenaran pun kita kena berhujah dengan hujah yang baik. Kita kena berkata dengan perkataan yang baik. Kepada siapa? Nak lawan orang yang menentang kebenaran pun sama juga, tak boleh kita berkata dengan perkataan yang buruk. Kita mesti mengatakan perkataan yang baik. Pasal apa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan ini sentiasa menghasut di antara mereka, mukmin dan yang menentang. Orang yang beriman dan orang yang kafir menentang keimanan. Jadi syaitan sentiasa menghasut mereka. Agar apa? Agar menampakkan, agar menjadikan permusuhan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Inna syaitana kana lil insan aduwwan mubina. Jadi syaitan ni musuh nyata. Jadi dia akan timbulkan, akan hasilkan dalam diri kita ni satu permusuhan. Seolah-olah dalam membela kebenaran pun kita akan menzahirkan keburukan. Membela kebenaran, betul. Yang kita bela kebenaran, hak. Tetapi dalam membela kebenaran ini, syaitan akan bisik hati kita dan kita membela dengan kejahatan pula. Dengan maki hamun, dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini disebut dengan nazghun, iaitu syaitan masuk ke dalam hati kita dan bisik. Di wa may ya'su an dzikrir rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Zukhruf, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan, yang tidak melaksanakan, boleh juga, yang tidak mendengarkan zikir kepada yang Maha Pemurah. Wa may ya'su an dzikrir rahman. Sesiapa yang tidak mau zikir kepada Allah, mendengar nasihat agama, mendengar kalam Allah, dia tak mau. Kan? Nuqayyid lahu syaitan. Kami akan adakan bagi syaitan. Nuqayyid ni mana dia? Allah akan letakkan pada dirinya hasutan syaitan tu berkesan. Nuqayyid lahu syaitan. Jadi hasutan syaitan, ketika mana syaitan bisik dalam dirinya, dalam hatinya satu kejahatan, maka berkesan. Pasal apa berkesan? Sebab mula pun dia dah tinggalkan peringatan agama. Ya'su an zikir rahman. Dia tinggalkan peringatan agama, nasihat agama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesan atas hasutan syaitan. Jadi syaitan ini, kan sebelum ni kita dah kaji, yang dia tak boleh hasut ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Yang dia serah dirinya kepada Allah, dia terima kebenaran dengan hati yang terbuka. Maka syaitan tak mampu untuk membisikkan dalam diri dia. Walaupun dia tak mampu, bukan makna dia berhenti, bukan. Syaitan ni, walaupun dia tak mampu, dia tak ada kesan untuk membisikkan kejahatan dalam hati kita, bukan maknanya syaitan ini berhenti. Tak, dia takkan berhenti. Dia tetap juga akan bisik dalam hati kita. Tapi masalah dia, berkesankah ataupun tidak. Ada yang berkesan, dia ikut bisikan syaitan. Ada yang tak berkesan, dia ikut bisikan malaikat. Dia ikut bisikan kebaikan. Dia ikut. Jadi, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'su an dzikrir rahman. Sesiapa yang tak mahu dah peringatan agama, dijadikan peringatan agama ni sebagai permainan. Agama ni sebagai permainan. Hukum maka Allah dipersendaguraukan. Nuqayyid lahu syaitan. Kami akan ikat kepadanya syaitan. Fahuwa lahu qarin. Maka syaitan dengan dia berpisah tiada. Mana dia apa? Dia dengan syaitan ni, dia tidak renggang. Mana dia apa? Nuqayyid apa? Qarin ni sentiasa berada bersamanya. Syaitan sentiasa bersama dia. Disebabkan apa tadi? Disebabkan dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, diserah diri kepada syaitannya. Jadi, kepada manusia yang suka bergunjing dan berbicara yang tidak ada bukti dan saksinya, pada manusia yang sanggup berbicara tanpa bukti nyata, yang dia maki hamun orang, dia mempersangkakan persangkaan buruk kepada orang tanpa ada bukti yang nyata,
maka mereka bahkan suka membesar-besarkan berita. Berita yang kecil dibesar-besarkan. Berita tu tak baik besar mana pun, kecil je, kan? Kecil je, tapi dibesar-besarkan. Hingga apa? Hingga menyesatkan manusia. Dia sebarkan berita-berita yang tak jelas kesahihan dia, membuat cerita karangan agar orang yang mendengarkan atau memberi perhatian lebih atau dengan tujuan tertentu, dia reka kata-kata, dia reka berita sehingga menghebohkan, hingga berita yang dia sampaikan itu seolah-olah apa? Benar jadinya, tapi tak betul pun, kan? Maka itulah contoh manusia penghasut. Manusia penghasut, dia reka cerita, dia wawarkan, dia tebalkan. Agar apa? Agar manusia termakan dengan hasutan dia, dengan fitnah yang disebarkan. Maka terjadilah huru hara. Orang yang seperti ini menghasut disebab apa? Penyakit hati tadi, nazrun, syaitan yang masuk ke dalam diri dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Al-Hajj, liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian, mana dia kerana Allah hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah. Jadi Allah jadikan, pasal apa? Allah jadikan syaitan ini dia boleh berkesan ketika dia hasut kita, dan dia boleh menjadi. Bukan semua menjadi pun, ada yang menjadi, ada yang tidak menjadi. Tapi syaitan ada satu kelebihan dia tak putus asa. Tak sama dengan kita. Kalau kita buat suatu perbuatan tak jadi, kita tinggal. Tak mau buat dah. Syaitan tak. Kalau dia tak jadi sekali, dia akan ulang 2 kali. Dia akan ulang sehingga ke 1000 kali. Sehingga ke dia berjaya. Syaitan. Jadi, liyaj'ala ma yulqi syaitan, Allah jadikan bisikan syaitan tadi ni, hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah ataupun cubaan. Orang bertanya, pasal apa Allah jadikan syaitan? Pasal apa Allah jadikan berkesan bisikan syaitan? Sebab menjadi fitnah dan ujian kepada kita, cubaan. Sebab tidak boleh kita mengatakan aku beriman, lepas tu kita tidak diuji. Mana dia tak cik ya, kan? Orang kata aku beriman. Macam orang kata lah, saya sekolah tapi tidak ada peperiksaan. Maka tak cik ya. Yang lain peperiksaan ada, dia tak ada peperiksaan. Pasal apa? Dia anak guru besar. Siapa anak guru besar pun kena peperiksaan juga, walaupun dia anak guru besar ataupun dia anak menteri ke, kena peperiksaan juga, kan? Sebab apa? Sebab dia sekolah. Macam tu lah kita kata kita beriman. Tak lah, kita tak ada ujian. Maka ketika mana Allah berikan bisikan syaitan sebagai ujian kepada kita, kita belagak, kita kata kita orang yang istiqamah. Syaitan bisik dalam diri kita. Dah kita tak pergi semayang, kita tak pergi. Pasal apa? Benda ni kita boleh mendakwa, kita boleh merasa diri kita orang yang hebat, orang istiqamah. Ketika mana datang ujian, ketika mana bisikan syaitan tu datang kepada kita, kita tahu tempat kita duduk tak mana. Kita tahu kedudukan kita, istiqamah kita tu tahap mana. Masya Allah. Sebab kalau tak ada ujian, boleh jadi orang mendakwa semua yang baik, kan? Jadi Allah jadikan apa? Fitnatan. Jadikan sebagai cubaan. Lillazina fi qulubihim marad. Jadi kepada orang-orang yang hati yang berpenyakit ataupun kufur, ingkarlah hati mereka. Wal qasiyati qulubuhum, dan hati mereka keras, membatu, kan? Maka bisikan syaitan ini menambahkan kebusukan mereka. Bisikan syaitan ini mereka sambut dengan sambutan yang menggembirakan. Sebab seolah-olah mereka ditolong dan disokong oleh syaitan. Jadi wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh daripada kebenaran. Dan sehinggalah dia masuk ke dalam kezaliman, dosa di atas kedosa yang dia buat, hinggalah dia berada sentiasa menentang kebenaran. Kehidupan dia digunakan sentiasa menentang kebenaran. Dia tidak akan jadikan kehidupannya untuk sokong benda-benda yang baik. Sebab apa? Sebab syaitan tadi telah berjaya membisikkan dalam hatinya
bisikan yang baik, yang jahat. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala suratul Qalam, hammazim masya'im binamim. Binamim, yang suka mencaci. Hammazim, lagi yang suka menyebarkan fitnah, hasutan. Namimah. Kan? Untuk memecah belahkan orang ramai. Dia tak suka ketika mana dia tengok ada persatuan, persahabatan, ketika mana dia ada satu kekeluargaan, dia tak mau. Dia kena mesti hammazim masya'im binamin. Dia akan menyebarkan fitnah di antara orang yang bersahabat. Dia menyebarkan satu kebencian di antara orang-orang yang bersahabat. Geng satu grup yang dulunya baik, elok saja, maka ada yang menyebarkan fitnah. Ada satu kumpulan itu, ada seorang yang ada penyakit hati. Hammazim masya'im binamim. Dia menyebarkan fitnah. Dia hasut. Siapa yang dia ikut ni? Bisikan syaitan tadi. Sehingga bisikan syaitan dalam diri dia layan. Diperpuncakan benda yang salah, kecil tapi dibesarkan. Itu punca tu. Sebab keluarga tak bertegur siapa, kan? Bermusuhan, kawan dengan kawan yang bermusuhan. Sebab apa? Syaitan menjadikan perkara yang kecil, yang berlaku kesalahan yang kecil, dia besar-besarkan seolah-olah itu tidak boleh dimaafkan. Masya Allah. Ni syaitan yang dibisik dalam diri kita. Kesalahan kawan kita yang kecil tadi, yang tak berapa besar pun, dia kata apa? Ni kesalahan yang besar, tak boleh dimaafkan. Walhal salah dia lagi banyak. Kan? Selalu kita yang tu. Salah orang kita nampak, salah kita tak nampak. Kan? Salah orang kita nampak, kita kata besar kesalahan tu. Tapi salah kita yang besar, kita kata tak ada, kecil kan. Ni pasal apa? Bisikan syaitan. Syaitan memerintahkan kita seperti itu. Salah orang, nampak. Tak betul. Tak kena. Salah dia, tak nampak. Betul semua. Orang yang seperti ini, dia tak akan terima teguran. Sebab apa? Merasa diri dia paling hebat, bersih dan suci. Kan? Teguran orang dia tak terima. Malah, orang yang menegur dia akan disalahkan. Sebab apa? Dia rasa dia hebat. Itu bisikan syaitan. Agama kita perintah kita tidak. Agama kita memerintahkan kepada kita kebaikan yang kita buat lupakan, dosa yang kita buat ingat. Kebaikan yang kita buat kena lupakan. Dosa kita, kesalahan kita ingat, dan kesalahan orang lain kita lupakan. Maafkan orang lain. Agama perintah macam tu, syaitan perintah lain. Kan? Jadi kita kadang-kadang kita layan perintah syaitan, kita lupakan perintah Tuhan. Kan? Kita layan perintah syaitan, nak bermusuhan, nak membesar-besarkan perkara yang kecil saja, kan? Sampai ke tahap tak mau cakap, sampai tahap memutuskan silaturahim. Sampai tahap tu, agama perintah kita lain, kita buat perintah lain. Jadi inilah satu penyakit yang dibuat oleh syaitan ataupun dibisikkan hati kita. Hammazim masya'im binamim, yang suka mencaci, lagi suka menyebarkan fitnah, hasutan. Hingga sebab hasutan tadi, sebab makian dia tadi, maka memecah belahkan orang ramai. Persatuan kena jaga. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok ketika mana Nabi Musa AS meninggalkan Harun, duduk bersama dengan Bani Israel. Nabi Musa AS bertemu dengan Allah ataupun beribadah 40 hari. Jadi ketika mana ada perbalahan terjadi, fitnah terjadi di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Harun ni dia tak mau dia tak mau nak menasihatkan, sebab dia tahu sebab persatuan lagi penting. Lagi penting persatuan. Sebab kalau dia tegur sekali lagi ni akan jadi perpecahan. Sebab hati Bani Israel ni keras. Baik tunggu saja Nabi Musa. Itu pandangan dia. Walaupun Nabi Musa bergeram, Nabi Musa marah. Ketika mana dia mendengar helah alasan Nabi Harun, maka Nabi Musa terima. Pasal apa? Sebab persatuan lagi penting. Persatuan lagi penting daripada perkara-perkara yang lain. Sebab kalau tak bersatu, maka susah kita nak buat apa? Susah nak buat. Kan? Bukan satu hala dah. Dah banyak hala dia dah. Kan? Masya Allah. Jadi, macam jugalah kita. Keluarga pun sama juga. Kalau dah bersatu, mudah kita nak buat satu keputusan. Mudah kita nak buat satu program. Macam tu juga. Kalau kampung kita, kalau taman kita, bersatu, mudah kita nak buat satu program.
Sebab kita bersatu. Tapi kalau semua tak bersatu, semua kira pandangan dia saja yang betul, pandangan orang tak betul, ini akan berpecah. Jadi hamazim masya'ib bin namim, syaitan ini dia menghendaki persatuan kita pecah. Persatuan kita akan jadi seorang-seorang saja. Sebab kalau kita seorang-seorang, mudah dia kacau. Mudah dia kacau kita, mudah dia hasut kita, kan? Tapi kalau kita bersatu, kalau ada orang yang buat salah, kita nasihat dia. Kan? Ramai-ramai nasihat dia. Selalunya tu, kalau ramai-ramai nasihat dia, mana dia ikut dia. Mau tak mau kena ikut. Ramai yang nasihat dia, kan? Itulah guna dia persatuan. Apa-apa yang berlaku dalam keadaan kita yang tak betul, mana dia apa, kita kena bagi nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin." Kalaulah mereka keluar bersama kamu. Siapa ni? Geng-geng yang suka menyebarkan fitnah tadi. Yang ada dalam hati dia nazrun, iaitu bisikan syaitan yang dilayan. Jadi kalau mereka keluar bersama kamu dalam perjuangan kamu, di mana saja, kalau kamu bertemu dengan dia, kamu gabungkan mereka dalam kumpulan kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu, melainkan kerosakan saja. Melainkan kerosakan saja. Dia menambah bukan tambah kebaikan, tambah kerosakan. Dulu sebelum dia masuk dalam satu geng, contoh dia, geng tu elok saja, baik saja. Lepas tu dia masuk bergaduh. Sebab apa? Sebab dia sentiasa menghasut orang lain dengan orang lain untuk bergaduh. Jadi kerosakan yang akan ditambah. Mazaduhum illa khabala. Jadi wala awda'u khilalakum. Jadi mereka ni kerosakan yang mereka tambah tadi, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah, kekacauan dalam kalangan kamu. Orang yang munafik yang ada dalam hati dia ni nazrun, satu penyakit kebencian kepada Islam. Kalau dia berada dalam umat Islam, dalam kumpulan umat Islam, bukan menambahkan kebaikan, malah menjadikan benda itu jadi huru-hara. Boleh menjadikan urusan umat Islam ni jadi selaru. Pasal apa? Sebab ada orang munafik dalamnya. Sedang di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka. Ada pula orang yang samma'una lahum. Ini masalah tu. Ada kadang dia bukan menghasut, tapi dia suka dengar hasutan orang. Dia suka. Dan dia percaya pula. Ini masalah. Kan? Dia bukan penghasut. Ada orang yang menghasut pula. Inilah kalau kita tengok dalam sejarah pun, dalam sejarah Islam, kemudian dalam sejarah kita pun, terjadinya dalam bab belot ni pasal apa? Sebab ada hasutan yang berlaku dalam diri umat Islam tu. Dalam kumpulan umat Islam tu. Ada hasutan. Kalau tidak ada yang menghasut, maka umat Islam ni akan bersatu. Tapi musuh Islam, syaitan, iblis, dia tak suka kita bersatu. Dia suka kita pecah. Sebab sebelum ni kita kaji dah. Dia akan jadikan dalam mata kita, pandangan kita, yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Agama perintah kita baik itu apa? Menyambung satu rahim. Saudara seiman. Kan? Jadi syaitan letakkan di mata kita, itu tak baik. Yang baik itu nafsi-nafsi. Hang-hang aku. Hang aku. Adapun perhubungan bab apa kepentingan saja. Ada kepentingan, berhubung. Sebab itulah ketika mana perhubungan silaturahim diletakkan pada kepentingan, apa yang jadi? Dia tidak akan melihat agama, dia akan melihat kepentingan. Kalau dia ada kepentingan kepada dia akan ada hubungan silaturahim. Kalau dia tak ada kepentingan, dia akan putuskan silaturahim. Dan ada kepentingan dunia kepada dia tak akan tengok beriman ke tak beriman ke, tak ada salah dia. Jadi apa? Ada kepentingan dia. Ada kepentingan dunia kepada dia, ada menguntungkan dia. Maka dia tidak akan melihat dalam unsur agama dah. Dia tidak melihat unsur agama. Dia akan melihat unsur duniawi. Dunia saja. Kalau ada keuntungan kepada dia, tak kira lah. Dia musuh agama ke, tak musuh agama ke. Janji apa? Janji kita rangkul dia. Janji kita kawan dengan dia. Pasal apa? Ada keuntungan.
Yang ini ya, penyakit-penyakit inilah. Sebab itulah mazadahum illa khabala. Mereka tidak akan menambah kebaikan kepada kita, malah menambah kejahatan dan huru-hara. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran ini jelas. Nampak jelas dah. Sebab itulah kita, apapun perbuatan kita dalam satu rahim pun contoh dia apa? Kita kena guna kayu ukur panduan ni adalah agama. Kalau kita cuba dalam mengadakan sesuatu perkara yang kayu ukurnya nafsu, syaitan ni gelak kita. Syaitan ni memang dia cukup gembira. Kita jadikan kayu ukur kita, kayu ukur persahabatan, kita jadikan bukan Allah, bukan agama, tapi sebab apa? Sebab nafsu. Maka syaitan ini sokong. Dia akan buat pergaduhan. Sebab itulah jadi kalau kita tengok dalam apa saja keadaan, dia dalam apa saja keadaan, sama ada keadaan itu dalam mana-mana saja. Ketika mana asas silaturahim itu diletakkan pada dunia, pergaduhan yang jadi. Sama seperti mana adik-beradik pun sama juga. Ketika mana ayah, ibu dia meninggal, harta diperebutkan. Pasal apa? Asas dia tang situ. Bukan asas dalam satu rahim dah. Dalam agama dah, tapi asasnya kepentingan dunia. Dunia. Bergaduh. Sama juga dalam bab jawatan, pangkat, kedudukan. Sama juga. Dalam kilang pun kita tengok. Orang berebut nak jawatan. Berebut nak ni, berebut nak tu. Pasal apa jadi? Sebab asasnya semua kawan boleh jadi lawan. Sebab asasnya dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan kita pandang dalam bab itu, dalam bab dunia. Tapi pandang dalam bab agama. Agama memerintahkan kepada kita, siapa yang kena kita kawan dan siapa kena kita jadikan dia lawan. Agama jelas dah. Tapi kadang kita ni sebagai manusia, ya manusia ni dhaif. Maksud kita kan lemah. Dah lah lemah, kita tak mau pula berdamping dengan yang maha kuat. Itu masalah kita. Kita rasa hebat. Allah kata kamu lemah. Tak, saya hebat ya Allah. Ingat, Allah kata kamu lemah. Kita kata saya hebat. Lepas tu kita letakkan agama kat tepi, kita jalan seorang-seorang tanpa agama. Mati ya kita. Kan? Binasa kita. Kita berjalan seolah-olah apa kita hebat dah. Dengan fikiran kita cerdik, pandai kita hebat dah. Kan? Kita letakkan agama. Kita tak mau dah berbaju dengan baju agama. Kita tak mau menggunakan pelapung agama dah. Sebagai untuk penyelamat kita. Kita yakin yang menjadi penyelamat kita dunia. Tenggelam. Jadi ini yang berlaku tuan-tuan puan-puan Allah. Jadi yang berlaku atas dunia ni kita sama'una lahum. Ada orang yang mendengarkan fitnah pula. Dia dengarkan dan dia percaya atas fitnah tu. Maka terjadilah pergaduhan. Sahabat tak percaya dengan sahabat dia. Kawan tak percaya dengan kawan dia. Sebab apa? Sebab dia mendengar orang yang memfitnah sahabat dia. Sama'una lil kazib. Jadi sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang yang zalim. Allah tahu orang yang zalim itu siapa. Jadi banyak di kalangan manusia begini. Pening kita bila dikerumuni manusia lalat. Sebagaimana apa banyak. Nama dia manusia lalat kan. Jadi bising dengan hasutan dan fitnah yang tak berhenti-henti dan tak mengenal letih. Dengan fitnah yang dilayan macam-macam lah. Tidak mengetahui kebenaran, telah pun ditelan bulat-bulat kan. Dia tak tahu lagi betul ke tak betul. Dia telan terus. Masya Allah. Dia tak tahu lagi kebenaran. Orang yang bersahabat dah. Daripada dulu dia bersahabat. Hebat persahabatan dia. Kan? Kemudian orang tengah datang memfitnah dia. Dia percaya pula orang yang baru ni. Walhal dia dah lama dah. Kan? Adik-beradik dia lama dah duduk dia beradik. Kan? Orang tengah main untuk memfitnah mereka. Percaya pula. Sepatutnya apa? Kena tabayun. Sepatutlah guna tabayun. Kalau perbuatan pun tak betul, kita kena apa yang kita buat? Kita nasihat. Sebab apa? Sebab wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu kena jadikan suatu asas dalam kehidupan kita. Jangan sangkaan buruk. Tapi ketika mana kita mendapati perbuatan-perbuatan yang tak baik, kena kita nasihat dengan perbuatan itu yang tak baik itu, beritahu itu tak buat baik. Maka sifat yang keenam, iaitu sifat ataupun penyakit hati, sifat bakhil dan kedekut. Bakhil ni sifat hati. Sifat apa nama? Satu penyakit hati, bakhil. Betullah kalau ada cerita Ramli kata Haji Bakhil. Haji Bakhil. Sebab apa? Sebab ada satu sifat dalam hati ni, penyakit, bukan sifat ada penyakit. Penyakit ni memang ada.
Tapi tahapan dia, penyakit ni memang dah ada dah, siap ada dah. Tapi tahap dia ada. Adakah dia tahap 1, 2, 3, 4 seterusnya? Penyakit ni ada. Bakhil ni siapa yang ada? Ada. Tapi ada yang tiada. Dia teruk sangatlah. Tahap 1, 2, 3 kan. Jadi setiap harta benda dan kemewahan yang diperolehi adalah kurnia Allah. Maknanya apa? Untuk memerangi sifat ini ataupun penyakit ni, kita kena sedar setiap yang kita ada itu kurniaan Allah. Apa pun kita ada, harta ke, sihat, ilmu, pangkat, kedudukan, semua yang kita ada ni milik Allah. Allah kurniakan kepada kita. Yang ni pertama tu. Sebab ketika mana kesedaran kita ada, semua yang kita miliki ini adalah kurniaan Allah. Jadi kita tidak merasa milik mutlak. Kan kita selama ni kita rasa milik mutlak. Milik mutlak ni apa? Milik kita. Betul-betul milik kita. Milik mutlak. Kita tidak merasa perkara ini sebagai suatu ujian ataupun sebagai suatu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat itu milik mutlak kita. Ketika mana kita rasa itu milik mutlak, kita akan jadi apa? Kita akan rasa yang kita dapat benda itu daripada titik peluh kita. Tiada kena-mena dengan takdir kuasa Allah sebagai memudahkan urusan kita, sebagai memberikan suatu. Jadi ketika mana kita menyedari yang salah, maka natijah pun salah. Tapi kalau kita kesedaran betul, maka natijah pun betul juga. Kalau kita tahu setiap harta benda, kemewahan yang diperoleh, itulah kurnia Allah. Apa sebaiknya? Seharusnya dibelanjakan ke jalan yang benar. Kan natijah betul lah. Sebab apa? Kita tahu ini kurniaan Allah, maka dibelanjakan kepada belanjaan yang benar. Letakkan kepada perkara yang benar. Natijah dia benar juga. Tapi kalau kita merasa yang kita kurnia, yang Allah berikan kepada kita tu hak mutlak kita atas setiap peluh kita, maka kita tidak akan letakkan dalam perbelanjaan kita, kita tidak akan letakkan acuan ni agama. Suka hati. Kan? Salah ke? Betul ke? Suka hati aku, harta aku. Kan jadi macam tu. Kan? Kita tak boleh kamu memperbelanjakan perkara yang tak betul. Oh, ini mentaja dengan mentaja benda-benda larang, tak boleh. Dosa. Suka hati aku, harta aku. Dia akan kata macam tu. Pasal apa? Sebab dia meyakini harta itu ialah mutlak dia, hak mutlak dia. Bukan kurniaan Allah atas setiap peluh dia. Ni usaha aku. Harta aku, suka hati aku. Aku nak taja artis ke, nak taja apa ke, nak taja orang buat lara ke, kan? Nak buat haram ke, kan? Aku punya, masya-Allah. Dia tak sedar harta dia kurniaan Allah. Allah bagi. Natijah dia apa kan salah? Pemahaman yang salah akan menghasilkan perbuatan, tindakan, perkataan salah. Tapi kalau pemahaman yang betul akan menghasilkan perkataan betul, pemikiran pun betul juga, tindakan betul juga, amalan betul juga. Kan? Semua akan betul. Jadi pertama kita kena faham benda ni. Kena faham dengan pahaman yang baik. Semua dulu kita ada ni ialah kurniaan Allah. Itu dulu. Yang itu adalah asas yang pertama. Seorang hamba macam tu. Pemahaman yang betul, asas yang pertama yang dimiliki hamba Allah, dia menyadari semua yang dia ada ni datang daripada Allah. Hatta diri dia, nyawa dia, apa yang dia makan, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas pertama. Seorang hamba. Kalau benda asas ni pun tak ada, maka hidup akan celaru. Maka hidup akan mendabik dada. Hidup kita akan jadi sombong. Hidup kita akan jadi kecewa kalau tak dapat. Akan jadi putus asa. Tapi ketika mana dia dapat, dia akan mendabik dada, dia akan rasa dialah orang dia. Dia semua dia. Kalau dia tak ada, kalau dia tak ada, tak akan jadi. Macam tu. Sebab apa? Dia tidak menyadari semua yang dimilikinya datang daripada Allah, bersifat sementara. Bersifat sementara. Kita sifat sementara. Apa pun kita ada. Jabatan, pangkat, harta, semua ada. Kan? Yang kita pakai ni sementara. Mata kita ni sementara ya. Tak lama pun dah mula dah kan? Dah mula lah Allah sebut dah. Ambil sikit-sikit. Mula dah. Dulu boleh kita tengok lah ni. Tak nampak dah. Dulu nampak lagi. Orang datang kita kenal. Orang ni sebulan datang ni. Lah ni siapa? Ni kambing ke manusia? Ni kambing ke? Macam kambing berguang berjalan. Apa manusia? Masya Allah.
Pasal apa? Mata dah tak apa jelas dah. Masya Allah. Dulu nampak. Pasal apa? Semua tu pinjaman. Dulu kaki kita boleh berjalan, buat jalan. Boleh kita angkat 20 kilo beras, boleh angkat. Saya lah ni 5 kilo. Dah rasa dah. Penat dah. Masya Allah. Makna dia apa? Pinjaman. Kita pinjam sementara tenaga kita, rasa. Allah akan ambil balik ya. Jadi ketika mana kita sedar itu adalah pinjaman, ketika mana Allah ambil balik semua benda tu, kita pun tidak rasa sakit hati, kita pun tidak rasa kecewa. Kita rasa pasal apa? Bukan milik saya. Pasal apa saya sedih pula? Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana asas hamba ni lah, kata asas orang hamba ialah menyadari semua itu datang kurniaan daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia hanya ibadah kepada Allah. Apa pun dia buat, kerja dia buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia kerja ibadah, niat dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia himpun harta dia, niat dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan tuntutan-tuntutan harta dia. Kan? Seperti mana zakat, sedekah. Di setiap itu dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan wa jama'a fa'au'a. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakat. Yang itulah orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Dia himpun harta dia tak kira untuk dia mengeluarkan zakat. Sebab apa? Sebab ketika mana kita tidak menyadari dalam harta kurniaan Allah kepada kita ada hak orang lain, kita makin kedekut. Sebab kita tak sedar dalam Allah kurniakan kepada kita harta kita tu ada hak orang. Jadi kita balun juga hak orang. Kita kata kita orang baik. Orang baik apa makan harta orang? Kan? Kita maki hamun orang rasuah. Ni pemimpin rasuah, ambil rasuah. Kita juga rasuah. Tak sedar. Kan? Harta kita, hak orang lain kita makan. Kita tak perasan. Pasal apa? Orang ni tak sedar. Ni semua harta saya. Apa titik peluh saya? Betul titik peluh kita. Tapi dalam harta kita ada hak orang. Kita kena keluarkan. Kena apa? Kena kita kira. Kalau tak kira macam mana kita tahu? Kan? Kira. Jadi makna dia apa? Wa jama'a fa'au'a. Dan orang yang mengumpulkan harta kekayaan, dia kumpul-kumpul saja, dia simpan-simpan saja, tidak membayarkan zakat harta dia. Hak harta, hak orang lain ada dalam harta dia. Kan? Dan itu juga, sebab itulah nama dia zakah. Zakah ni apa? Numu. Numu ni dia berkembang. Jadi berkat. Ketika mana kita tengok sakit, banyak masalah, banyak macam-macam ditimpa musibah, kita tengok, kita cek dulu apa yang kita belum ada. Kita kadang-kadang kita tak sedar. Allah berikan teguran kepada kita. Kan? Oh ini satu masalah kan? Pasal apa? Saya tak keluarkan zakat. Pasal apa? Kalau kita tak keluarkan zakat, kita makan apa? Kotor. Kalau kotor kita makan, apa jadi? Penyakit. Sebab itulah penyakit apa? Penyakit, kalaupun tidak dia penyakit jasad, dia akan penyakit roh. Penyakit roh. Pasal apa ke saya mudah susah kita nak lawan hasad kita, lawan penyakit hati. Rupa-rupa penyakit hati itu bersumber daripada mana? Bersumber daripada memakan harta kotor tadi. Ketika mana harta kita sendiri, kita tak keluarkan zakatnya dan berhimpun, bercampur dengan harta yang haram. Haram ni apa? Hak orang lain. Dalam tu kita tak keluarkan. Kita makan juga. Jadi makan hati jadi kotor. Sebab yang kita makan tadi ke harta yang kotor. Bercampur. Dia campur dalam apa? Dalam harta kotor dengan harta yang bersih. Masya Allah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu nasihat kepada saya dan kepada kita semua. Kita insyaAllah berhenti dalam sifat yang ke-6 tu, kita akan sambung balik. Dan sifat yang 6 tu, sifat bakhil. Sebab sifat bakhil ni, ni kajian dia banyak kan. Jadi kita tengok diri kita. Jangan kita mengaji ni, tengok orang lain. Tengok diri kita. Kan? Dekat mana kita dah buat dah benda ni. Kan? Jadi takat mana penyakit ni ada kat kita. Takat mana teruk penyakit ni. Kalau teruk, mana kita bagi ubat lah. Kan? Segera ubat. Jangan biar saja tu. Jangan kita tinggalkan saja. Sebab apa? Sebab penyakit kalau kita tak bagi ubat, dia akan jadi teruk. Kan? Menjadi-jadi. Dan sehingga dia akan menjadikan beban kepada diri dia. InsyaAllah, moga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang duk kita kaji ni. Dan kita tahu dah ilmu dia, kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sucikan hati kita
dan kita bertemu dengan Allah biqalbin salim. Kita bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la musafiran illa wasalta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.